وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat sama-sama berhimpun kembali untuk meneruskan tanggungjawab tuntutan daripada hamba kepada Tuhannya, iaitu mentadabbur ayat-ayat Allah. Jadi alhamdulillah ini kita masuk pada ayat yang ke 138. Pendek je ayat ni. Tapi perkataan yang ada dalam ni sangat besar. Perkataan sibghah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatullah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Jadi Allah SWT setelah menceritakan tentang berbagai kisah umat-umat terdahulu, antaranya daripada kalangan yang paling dekat dengan kita sebelum datangnya Rasulullah dan masih wujud lagi saki-baki mereka ni, iaitu Bani Israel, yang mereka dahulunya menyerupai sama, tidak tumpah seperti umat akhir zaman ni, iaitu mereka ada Rasul dan ada kitab. Jadi Allah ceritakan tentang apakah perangai sikap mereka, apa yang dibawa oleh Nabi mereka, bagaimana keadaan, Allah uji mereka dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan ayat sebelum daripada ayat ni, iaitu akhir sekali setelah agama mereka rosak, Allah hadir dengan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad, dengan kitab yang terakhir, iaitu Al-Quran. Dan Nabi SAW telah pun mengajarkan umat terakhir ni, memberikan satu sentuhan, celupan yang terbaik kepada mereka, iaitu para sahabat. Jadi tidak dapat tidak, akhirnya kalau kamu, wahai umat terdahulu yang mengaku ada kitab dan sebagainya, kalau betul kamu beriman kepada Allah, apa kena buat? Kamu mesti beriman sama macam apa yang diimani oleh mereka ini. Itu ayat yang ke berapa? 137 kan? Fa in abanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtada. Barulah kamu betul-betul berada di atas petunjuk. Kalau tidak, kamu hanyalah syok sendiri, mengaku-ngaku dan perasan saja. Baik. Jadi inilah Allah simpulkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ni, inilah merupakan apa dia? Sibghah. Apa makna sibghah ni? Jadi perkataan sibghah ni dalam hukum kat sini, dia ada, nak terjemah dia tu, celupan. Jadi kat sini dia datang kalimah terus bari fathah dalam bahasa Arab.
dia kuat sangat je. Okey tak? Okey eh? Jadi kita baca Sibaghata. Ini slow sikit. Sibaghata. Okey eh? Dengar lagi. Dengar eh? Jadi jumpa ini dia panggil kalau bahasa Arab maf'ul mutlak. Maksudnya apa? Di sebelum dia ada takdir. Di sebelum dia ada perkataan ni. Subighna. Ya. Okey, maksudnya apa? Telah istibrah ni maknanya perkataan celupan. Jadi kalau dakwat tu kan kita celup dakwat merah angkat jadi sesuatu itulah dia macam tu. Jadi di sini maknanya apa? Subighna telah dicelupkan. Kami maksudnya. Dan siapa yang sebut ni? Nabi dan para sahabat lah. Seolah macam tu lah. Kami ni telah pun diajar dicelupkan Sibghatullah dengan celupan Allahi daripada Allah. Itu makna dia. Subighna. Ya, jadi apa maksud celupan ni dalam makna syar'i pula? Celupan ni maknanya dalam maksud sudut syar'i dinullah. Dinullah. Jadi ni maksud dia dina Allah. Dinullah. Agama bagi siapa? Agama bagi Allah. Apa dia maksud dia? Agama Allah apa? Cuba buka surah 3. Ali Imran ayat 1. Ayat 1 pula. Ayat 85. Ayat 85. Ayat 19 dulu. 3 ayat 19 dulu. Jadi apa maksud dinullah tu? Dalam ayat ni jawab. Apa maksud dinullah? Islam lah. Ke surat? Jadi jawapan dia macam mana kita nak memaknai dan memahami maksud celupan Allah ni? Kita buka dalil-dalil itulah. Surah 3 ayat 19 dulu. 3 ayat 19. Innad dina kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din apa? Agama. Jadi agama ni dimaknakan yang sama agama ni dengan sibrah. Maksudnya sibrah ni majazi, kiasan. Kenapa kita perlu kiaskan satu benda untuk memahami satu benda? Maknanya apa?
Contohnya Quran. Quran Allah kiaskan dengan hablullah. Kitabullah sama makna dengan hablu. Kenapa? Hablu tu apa? Tali. Kenapa Allah kiaskan? Kitab ni macam tali. Sebab Allah nak jelaskan fungsi dia, apa cara kita nak pakai dia, seolah dia apa? Seolah dia ni menghubungkan hubungan dengan Tuhan. Kita perlukan tali. Tali ni banyak kegunaan tak? Banyak. Kalau tak ada tali, habislah. Kalau orang tu tengah hanyut tu, apakah antara benda yang perlu dicari antaranya? Tali lah. Kan? Boleh menyelamatkan kemungkinan besar, boleh selamat. Tapi kalau tak ada tu, orang kata apa? Memang tak ada peluang. Contohnya. Begitu cara Allah kiaskan lah beberapa kataan. Jadi sibrah ni Allah kiaskan dengan din. Kenapa? Apa hikmah yang kita nak cari ni? Kenapa sibrah? Maksud dia agama. Kenapa agama dikiaskan dengan perkataan sibrah? Apa makna sibrah tadi? Selupan macam dakwat tu. Maknanya apa? Maknanya apa? Orang. Agama ni dia perlu dicorakkan, dibentuk, dicelup. Bila celup pula kena baju tu nak baju merah. Jadi macam mana? Acuan pun boleh juga. Kalau contohnya kalau dari segi color lah. Kita nak baju merah. Jadi macam mana nak buat? Konyok-konyok celup macam tu. Tengok-tengok bila keluar ada bahagian yang masih putih-putih lagi, tak merah. Jadinya celupan tu sempurna tak? Tak. Jadi celup dia tak betul. Jadi buruk tu cantik baju tu. Buruk lah, tak sempurna. Nampak tak? Jadi agama perlu sempurna. Celupan dia perlu seluruhnya. Bukannya ambil sikit-sikit ke. Macam marba tak boleh. Nampak? Makna lain dia acuan. Acuan. Jadi kalau nak kek, hari ni nak buat bahulu. Bahulu yang buat bentuk ikan emas tu kan. Ada kan dulu-dulu kan. Ya ada. Jadi apa acuan dia? Acuan kemas lah. Tapi kalau nak bahulu bulat, dia pergi acuan petak. Apa jadi? Petak lah jadinya. Jadi tak dapat acuan yang sepatutnya. Betul tak? Dua makna tu. Kenapa agama dikiaskan dengan itu? Maknanya agama perlu ada acuan dia. Dan perlu ada apa dia? Sistem yang betul lah. Bahan yang betul lah. Sama juga nak kuih nak kuih perisi apa? Perisi durian. Tapi duriannya tak ada. Jadi perisi lain lah. Sampai tak matlamat? Tak sampai. Jadi ibarat begitu. Jadi sekarang ni acuan agama ni sebab tu dah antara makna sibghatullah maksud dinullah dan sama dengan apa? Bahan dia. Bahan acuan dia apa? Dua. Bahan yang perlu ada. Oh pandai. Tapi tak nampak kalau sebut macam tu. Dia mesti ada nama Allah belakang juga. Kitabullah. Lagi? Rasulullah. Tu dua tu. Nampak tak? Barulah capai acuan di dinullah. Betul ke tak betul? Kalau tak ada ni, acuan tu jadi betul ke sesat? Jadilah acuan yang tak sampai lah. Sesat mana tak sampai lah. Tak sampai matlamat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia, acuan yang perlu ada, aku dah tinggalkan. Apa Nabi kata hadis dia? Hadis ni kena ingat lah sebab kita bincang ayat acuan ni kan. Apa dia? Oh, bagus. Tapi dapat terjemahan lah. Separuh markah lah sebab tak ada bahasa Arab dia. Siapa boleh makan penuh? Mai boleh? Apa Nabi kata? Tarak. Tarak tu fikum. Lagi? Sambung. Tarak tu fikum. Lagi? Amraini. Lagi? Lan. Ada cik Lan ni. Lan apa? Tadillu.
Tadillu. Apa maksudnya? Kita terjemah nanti satu-satu Ni pun hadis ni Nabi bila susun kata dia susun satu perkataan, kalimah, sesaja ke ataupun mahal? Dia tak macam kita buat puisi mengarut-ngarut kan. Macam kata-kata hari ni mesej ke sok sendiri. Nabi ni tak. Mesti dia pilih kalimah mesti luar biasa punya. Jadi kita kena tengok satu-satu. Okey. Jadi taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum. Tamassaktum bihima. Jadi kita buat macam ni, senang nak faham. Jadi kita buat yang pertama, dua je Nabi kata kan? Dua. Yang pertama, kitab Allah. Kemudian yang kedua, sunnata nabiyihi, sunnata nabiyihi. Nabiyihi. Jadi nabiyihi ni maksud apa? Nabiullah. Nabi Allah atau Rasulullah. Ataupun dalam redaksi hadis lain sunnat rasulihi. Okey? Dua tu. Rasulillah. Ini ada dua. Ini bahan dia untuk jadi acuan dinullah tu. Tak ada bahan ni, acuan pun tak jadi. Kan? Okey. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Kan? Tanam apa? Tanam padi tapi tumbuh lalang. Boleh juga. Itu yang ditanam tu pun belum tentu dapat tuai lagi. Cuba bayangkan. Benda yang kadang-kadang kita tanam pun, kita tengok hasil tuaian pun tak dapat. Cuba bayangkan kalau tak tanam langsung. Lagilah maknanya apa? Dah tanam boleh ke kita amalkan amalan 3T? 3T yang sudah tahu. Petanam mesti tahu ni 3T. Apa 3T? Tanam, tebas, apa? Tu baguslah. Bukan, apa dia? Tebas, tanam, tinggal. Kan? Betul? Tak pernah dengar? Betul ke? Tebas, lapangkan tempat, tanam. Lepas tanam, tinggal. Apa tumbuh? Tumbuh apa? 3T. Amalan tu tak bagus. Dia tanam, kena jaga, kena pruning, kena baja, kena, kan? Semua macam-macam kena buat. Itu yang tanam. Jadi ini, itu maksud dia. Ni bahan dia. Dua ni. Kita baca sama-sama. Taraktu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyyihi au rasulihi. Dua ni boleh. Apa terjemahan dia? Taraktu ni fi'il apa? Madi ke mudhari'? Ni past tense ke present tense? Past tense. Maknanya dah berlaku dah. Dapat dan pasti dah tentu wujud. Jadi aku telah tinggalkan fikum. Fikum? Dia sebut pada maknanya apa? Pada maknanya apa? Taraktu bikum ke? Taraktu alaikum ke? Ada beza tak? Kenapa tak alaikum ke? Bikum ke? Tapi fikum. Maknanya? Apa beza? Fi ada, bi ada, ala. Mana satu? Kalau ala atas. Kalau bi dengan. Kalau fi dalam pada satu benda. Maknanya apa? Mak dah tinggalkan dalam peti tu ada apa? Kunci, ada duit dalam tu Apa kena buat? Ada kena buat apa?
Dalam tu ada, dalam peti sejuk ada nasi. Ada makanan. Kena buat apa? Kena buka peti tu, kena ambil benda tu, kena kan panaskan perangat ke apa. Tu boleh biar je nanti datang sendiri ke apa. Tu fikum. Faham? Bukan B. Kalau B ni lisan maknanya apa? Dia memang melekat je dengan kita. Ini tak, benda yang kita sendiri kena usaha, kena ambil dapatkan pula. Dah ada rasa ni. Dah ada lah khazanah kita. Tapi kita buat apa? Kita pun biar ada fi apa? Jangan kamu biarkan. Fikum dah ada kat kamu. Tapi kamu fi apa? Fi tu dalam tu. Tinggal. Biar dalam tu. Tinggalkan kat rak-rak tu. Jangan biar macam tu lah. Faham? Jadi aku dah tinggalkan dekat kamu ada. Tersimpan. Elok. Dua perkara. Apa dua tu? Okay, ini satu. Dua perkara. Dua urusan. Amran mana? Daripada amrun urusan. Perkara. Dan apa benda besar sebenarnya dalam hadis ni? Apa benda besar yang Nabi dah sebut? Adakah kedua perkara ini dia tinggalkan? Ini bukan benda besar. Benda yang paling besar adalah yang ni. Apa ni? Lan tadillu. Maknanya apa? Lan apa? Jadi lam sama tak dengan lam? Lam tadillu. Lam lain sikit, belum boleh masa yang sekejap. Lan nafi abad. Maknanya apa? Sampai bila-bila. Nabi tak beritahu, kamu aku jamin kalau kamu ada ni, kamu sampai kiamat selamat. Sebab kita ni lah benda paling bahaya. Sebab tu lah kita hari-hari tak minta dilindung. Hari-hari tak? Berapa kali kita minta lindung daripada benda ni? Kita minta Allah selamatkan. Ingat? Berapa kali? 17 kali lah kita kata kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ni paling bahaya. Sebab tu last kali penutup je pada mesti dolin. Sebab ini paling menakutkan. Dan ni punca ramai masuk neraka. Itu. Kita minta Allah bertolong. Tolongan Allah untuk selamat. Mana? Ni bukan perintah, ni nafi. Jadi Nabi bagi nafi ni, nafi yang tak akan pernah apa orang kata? Hilang. Lil abad sampai bila-bila. Jadi kita nak terjemah apa? Tidak sekali-kali. Okey? Tadillu, kamu akan tersesat. Okey? Tapi apa syarat dia? Jadi ni nafi yang dia ada syarat. Ma ni apa? Jawab dia. Ma ni apa maknanya? Di ma ni zarfiyah, maknanya menunjuk pada masa. Selama mana? Selagi mana? Ni makna dia. Selagi mana lah. Jadi nak dapat tidak sekali-kali tak sesat ni, apa dia kena ada apa? Sustain dengan benda ni. Kena kekal ni, ma ni ya. Selama mana tamassaktum, kamu berpegang teguh bihima. Bi ahadin ke bihima? Bi ahadin maknanya dengan salah satu pun cukup lah. Ni Nabi kata apa? Dengan boleh tak salah satu? Tak boleh. Mesti dua-dua. Kalau salah satu pun sesat juga. Tak boleh. Mesti dua-dua. Mesti kedua-duanya. Apa dia kedua-dua tu? Bahan tu? Kitab Allah satu, iaitu Quran. Yang kedua, sunnah Nabi. Yang ini theoretical, yang ini practical. Okey? Jadi inilah dua benda yang barulah dapat masuk apa? Celupan ni. Sebab tu kita tengok balik ayat tadi. Dapat hadis ni. Ni dalam Muwatta' Imam Malik. Hadis ni. Imam Malik duduk mana? Madinah. Dan dia tak pernah keluar Madinah. Dan dia murid-murid sahabat ramai kat Madinah tu memanglah. Dia imam yang nombor 1 daripada 4 mazhab kan. Yang pertama. Jadi ayat 3. Buka balik surah 3 tadi. Ayat apa? 19. Sebab tu inilah agama yang Allah terima. Untuk kita jadikan dia apa? Acuan dan celupan. Dan corak paling utama. Dan kita kena sempurnakan acuan tu dan celupan tu dalam hidup ni. Jadi Allah kata apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima adalah Islam sahaja. Okey, perlu kita celupkan acuan tu. Dan tengok dalam ayat ni Allah bagi tahu tentang dua benda ni lah.
Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang yang dulu pernah diberi kitab Allah, iaitu Taurat, Injil dan sebagainya, melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu ini. Apa ilmu dia? Islam. Ilmu ni dua maksud dia. Rasul yang bawa Quran. Ilmu ni maknanya kedalangan Nabi Muhammad tu kepada mereka. Dan inilah menyebabkan mereka apa? Berselisih. Kenapa? Baghyan bainahum, kerana rasa dengki. Kenapa Rasul ni bukan kami punya geng? Kenapa orang lain pula? Jadi kerana kedengkian di antara mereka. Jadi penyakit macam ni bukan penyakit barulah. Dan penyakit macam ni akan berlaku pada sepanjang zaman. Penghalang utama manusia ni benda benar pun, tapi sebab yang benar tu dibawa oleh geng lain, dia susah nak terima. Faham? Kita jangan ada penyakit tu. Faham? Benda benar terang-terang betul, kan? Tapi sebab geng lain bawa, kita tak boleh. Ini penyakit yang dulu lagi sama. Inilah punca ramai orang Nabi Muhammad bawa apa yang Nabi Musa bawa juga. Nabi kamu kan bukan orang lain. Tapi kerana apa? Tak boleh. Ini masalah penyakit sampailah kiamat. Jadi kita sedang berhadapan macam ni lah sebenarnya dalam kehidupan. Jadi Allah kata apa? Ya. Ya, betul. Dalam pada tu tak ada yang mahu masa tu lah. Dan yang baru-baru ni tak mahu sebab apa? Sebab punca ajaran Nabi Musa rosak pula. Sebab apa? Sebab banyak ayat Quran katanya mereka diarak untuk ajar Taurat tapi mereka sembunyikan. Kerana apa? Dah cintakan dunia pula. Punca seleweng seterusnya macam tu pula. Jadi mereka jadi orang yang tak amanah. Akhirnya mereka meninggalkan ajaran Nabi Musa dengan ajaran baru yang bukan Nabi Musa bawa lah. Tapi mereka sangka itu. Sebab tu mereka masih tak bangga dengan Nabi Musa. Bangga. Bukan mereka cela Nabi Musa. Nabi Muhammad mereka cela. Beza tu. Nampak tak? Cumanya agama Nabi Musa tu bukan agama yang Nabi Musa bawa. Tapi mereka guna nama sebab nama tu nama yang mereka bangga. Kita macam tu juga nanti. Lepas kita jangan macam tu lah. Guna nama Quran contoh ke. Jadi benda-benda macam ni kita kena hati-hati lah. Kita kena dapat kesan dengan apa neraca Quran tu lah. Dapat kesan. Okey, baik. Jadi wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kufur ingkar dengan ayat-ayat daripada Allah, maka sesungguhnya Allah ini sari'un hisab. Hisab dia sangat cepat. Baik. Ini ingatlah punca kepada ilmu yang Allah sampaikan wahyu ni dua ni ditolak, antaranya sebab dengki lah. Baik. Dalam ayat lain surah 3 ayat 85 tadi. Ini tentang Islam ni, ilmu Islam 385 pula. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di wa may yabtaghi, siapa yang mencari.
Dia bukan memilih lagi tu, dia cari. Apa maksud dia? Ibtighah tu usaha cari ya. Usaha mencari. Ibtighah ni mana yang sama dengan dia? Niat. Niat juga daripada perkataan yang sama. Daripada mana sinonim. Ibtighah ni Ibtighah ni maksud dia usaha mencari, dan makna yang sama dengan dia niyah. Ataupun niat ataupun qasdu. Qasdu apa? Qasad apa? Tujuan. Ataupun iradah. Iradah apa? Kehendak dia. Kemahuan dia. Ataupun azam. Azam mana apa? Dia punya tekad nak dapatkan benda tu. Inilah maksud. Ini sinonim ni. Ini kalimah ni apa dia? Sinonim dengan makna ibtighah ni. Maknanya dia mesti ada kaitan. Niat maknanya apa? Oh, dia akan bila dia niat benda tu mesti akan ada macam ni. Ini makna yang sinonim. Dalam Quran boleh cari ni, semua ada. Semua yang berkaitan dengan tu. Jadi siapa yang usaha cari, berniat atau tujuan, keinginan dia, tekad dia untuk apa? Cari selain Islam tu sebagai dia punya acuan hidup. Faham? Color dia, hidup dia, acuan. Macam mana cara kita cari selain Islam sebagai acuan? Manusia buat, kita ikut. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak tahu kita sedang cari selain Islam sebagai acuan? Kita kena tahu apa yang musuh nak, itulah dia maknanya. Kalau kita ikut apa yang musuh sedang buat, maka itulah kita sedang cari acuan selain Islam. Apa yang musuh kita buat? Apa yang musuh kita buat? Siapa musuh kita? Siapa musuh utama? Orang kafir? Okey, siapa ketua orang kafir tu? Siapa ketua dia? Ya, orang kafir kan? Orang kafir tu terjadi kafir sebab apa? Sebab siapa? Macam mana boleh wujud kafir ni? Orang kafir. Yelah, macam mana dia boleh ingkar? Tiba-tiba jadi ingkar. Siapa punca dia ingkar? Geng dia siapa? Tak ada soalan lagi ni. Geng dia siapa? Yahudi. Macam mana Yahudi tu boleh perangai macam tu? Jadi siapa musuh dia? Siapa musuh kita ni? Iblis. Tu. Tengok apa rancangan dia. Sekarang ni nak kaji dia tu. Jadi bila, faham kan? Allah dah tegur kita dah dalam Quran. Allah dah tegur dah. Cuba buka surah 18 ayat 50. Surah 18 ayat 50. Ya, tekad. Ayat 50. Tujuan, qasdun. Jadi qasad, ibtighah ni semua tak akan terjadi tanpa ada yang mengacukan dia. Sampai akhirnya itulah yang kita cari. Buka surah berapa? 18 ayat 50 dah. Ini yang punca dia dulu ni. Okey. Muka surat 299.
Surah Al-Kahfi ayat 50. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا. Jadi sebelum apa kita kena balik kat sejarah dulu. Ini sejarah kita dulu. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat. Allah perintahkan malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, lalu semua malaikat sujud kecuali iblis. Jadi bila arahan macam ni kita sangka iblis malaikat. Tapi Allah terangkan bukan. Arahan majority termasuk kepada golongan minority automatically. Semua rakyat Malaysia, warga negara Malaysia mesti patuh tanpa isyarat. Jadi kalau yang bukan warga Malaysia, tak ada perintah khusus untuk mereka, tapi automatik kena patuh jugalah. Kan? Sebab arahan tu untuk majority, termasuklah golongan minority tu kena ikutlah, automatik. Tak payah sebut pun secara khusus siapa pula yang kecil-kecil tu, tak payah. Jadi dalam banyak-banyak malaikat ada satu ni bukan dia, jin, iaitu iblis tu. Jadi bila arahan kepada majority tu termasuklah dia pun termasuk juga kena sujud. Tapi rupanya yang minority ni dia degil, dia lah sikit degil pula. Kan? Kalau ramai degil tak apalah kan. Jadi apa? Seorang dia je. Jadi Allah katakan minal jin, apa dia buat? Fafasaqa an amri rabbi. Dia keluar daripada arahan tu Tuhannya. Faham? Inilah yang dia nak kita buat juga. Apa dia? Dia nak manusia hamba Allah keluar daripada arahan Allah. Okey. Ini dia punya modul utama dia. Dan jadi sekarang Allah kata apa? Ayat selepas itulah cerita dia. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apa ni? Ni ayat penyata ke ataupun ayat tanya? Tanya apa? Tanya ada banyak jenis. Tanya nak jawapan ke, tanya nak tegur ke, tanya nak cela, mana satu? Ya, ini tanya nak tegur, cela. Maknanya apa? Tanya ni maknanya apa? Maknanya dah berlaku tak masalah. Ni tanya untuk teguran, untuk cela. Patutkah, sebab tu terjemah dia bukan apakah? Apa dia? Patut ke kamu jadikan dia, syaitan ni, dan keturunan dia, maknanya apa dia? Maknanya apa? Dia satu je. Jadi kan? Dan dia telah berjaya mengeluarkan Adam tadi mula-mula. Berapa perintah Allah bagi? Satu je. Jangan dekat pokok kan? Dia satu, dia berjaya. Jadi sekarang ni dia ada berapa pula? Dia ada ramai lagi pula. Lagilah parah kita. Lagi susah lah kita. Dan perintah Allah sekarang ni banyak tak? Banyak juga. Kan? Jadi Allah tanya, patutkah kamu menjadikan syaitan ni dan juga anak-anak cucu dia tu sebagai penolong-penolong, apa dia, yang ditaati selain daripada aku, sedangkan mereka ini merupakan
musuh kamu, bi'sal zalimina badala. Jadi orang-orang yang macam ni sangat-sangat zalim. Inilah seburuk-buruk ganti contoh bagi orang-orang yang zalim, iaitu menjadikan syaitan sebagai ikutan dia. Apa kerja dia? Apa kerja jahat dia yang kita jadikan dia sebagai ikutan? Baru masuk. Sekarang nampak dah punca dia. Okey. Sekarang ni apa kerja jahat dia? Menyesatkan. Inilah tadi kan. Semualah. Tapi jawapan tu dia abstrak. Dia mesti ada benda konkret yang kepada punca dia. Apa kerja jahat dia? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Mengajak manusia masuk neraka. Okeylah, kalau saya ajak, jom masuk neraka, semua nak tak? Siapa ada tak orang jahat mana pun dia tanya, nak masuk neraka, jom? Nak tak? Kalau macam tu, senang sepenuhlah. Itu kan cara dia. Maknanya syaitan ni bijak ke bodoh kalau macam tu? Bodoh lah. Dia takkan semudah-mudah itu, mana orang nak? Dia nak tipu orang, mana boleh semudah-mudah nampak jelas mana apa pembohongan dia. Dia mesti tahu kita punya kekuatan, dia mesti akan lumpuhkan satu benda yang penting. Baru dia berjaya senang kencing kita, tipu kita, betul tak? Apa kerja dia? Dia pujuk. Apa dia? Saya dengar jawapan tapi saya nak tahu dalil dia apa. Jawapan tu mesti ada dalil, ni kenyataan dari Tuhan ni. Dia tak boleh cakap-cakap je kan? Siapa yang tahu musuh kita siapa? Syaitan, Allah lah. Jadi Allah mesti dibagi tahu rahsia musuh. Dalam Quran ni ada rahsia dia. Dan dalam Quran juga ada jalan nak tangani dia. Inilah Quran. Tapi kita kena tahulah. Ini saya tak nak ni, saya nak berhenti biar fikir lama-lama sikit. Sebab ni kelas lama ni semua orang senior dah ni. Dan kelas baru kan. Saya tak nak bagi jawapan sangat ni. Macam mana? Apa jawapan dia? Surah Al-As itu solusi. Antara solusi. Kan? Tapi sekarang ni kita nak tahu kerja jahat dia apa. Apa dia buat? Yalah. Buka surah 43 ayat 36 sampai ayat 37 kita baca. Itulah dia punya modus utama. Dan Allah bagi tahu dalam tu. Surah 43 ayat 36 hingga ayat 37. Okey. Az-Zukhruf. Dapat jawapan tak? Tak baca lagi. Kita baca dulu. Tengok dulu keterangan. Okey, sama-sama baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa man ya'shu an dzikrir rahman. Apa maksud dia? Wa may yashu an zikri rahman. Siapa yang tidak mengindahkan zikri rahman, pengajaran daripada Al-Quran, tak sebut Quran kat situ. Wa may yashu anil Quran ke an zikri rahman? Memang lama ada di Quran, jadi
kita kena berfikirlah. Okey, Allah tak sebut Quran kat situ. Itulah kan detail fusilat ayat. Apa hikmah? Di setiap ayat Allah kita kena nak cari apa? Buah-buah hikmah dia tu. Allah tak pilih ini, biasa Allah pilih yang lain pula. Macam ni kan. Dinullah wa man ahsanu minallahi dini, sepatutnya ayat dia. Tapi Allah sebut din, Allah sebut apa? Sibughata. Kenapa? Kan? Macam tu juga. Sekarang ni wa may ya'shu 'anil Quran. Tapi Allah sebut ke anil Quran ke zikri rahman? Kenapa Allah pilih kalimah lain tapi ia makna di Quran lah? Kenapa? Apa faedah kita nak? Kenapa Allah pilih zikri rahman? Tak sebut pun Quran kat situ. Kat situ lah kita nak tahu ibrah tu, itulah tadabbur. Apa fungsi dia? Betul tak? Tapi bila kita terjemah sekali lalu apa? Dan siapa yang tak minahkan Quran, mana satu je, makna kita jadi apa? Mendatar gitu saja. Allah keluarkan satu kalimah berbeza-beza untuk kita dapat maklumat yang mendalam berbeza-beza, betul tak? Tapi kita tak nak fikirkan. Jadi sekarang apa dia? Sorry lah, ini didesak lain macam sikit. Jangan macam mana. Okey, jadi zikri mana apa? Peringatan. Jadi Adam ni kelemahan dia apa? Fanasia, dia lupa. Bila terjelas kelemahan tu, terjelas kelemahan Adam bila? Dalam satu ayat surah 21:15 tu. Jadi walaqad ahidna ila Adam fanasia. Sesungguhnya kami telah berikan perintah janji kepada Adam tapi dia telah lupa. Lalu dia pun terjerat dengan siapa? Iblis tadi. Akhirnya dia langgar perintah tu. Satu je baru. Jadi oleh kerana kelemahan kita sejak dari situ dah nampak dah apa kita perlukan. Nisyan lawan dia apa? Nisyan lupa. Lawan dia apa? Zikron. Ingat mana apa bahasa Arab? Zikra. Sebab tu Allah bagi kita zikra. Sebab kita ni memang lupa. Dah lah lupa. Allah bagi zikra pula. Apa jadi? Tinggalkan zikra ni. Apa jadi? Memang kena jerat lama dah. Kita dah lama dah kena jerat habis-habisan. Jadi syaitan tengok aja, zikra tak ada dengan dia pun. Ni ke tempat ni bendera putih je. Tak payah kacau, ni semua dah. Diorang dah selesaikan sendiri. Biar diorang kebobrokan diorang yang cipta sendiri. Diorang sendiri tinggalkan ni. Syaitan ada bimbang lagi tak? Tak ada dah, tak ada masalah dah. Ini dah kekuatan yang paling dia nak suruh kita tinggal. Inilah kerja dia. Faham tak? Inilah kerja dia. Jadi sekarang nampak dah. Jadi Allah kata peringat Quran ni bukan Quran bahasa dia apa? Maknanya apa? Quran ni bacaan. Tapi tujuan bacaan nak dapat jadi ayat ni Allah nak bagi tahu tentang matlamat Quran tu sendiri. Dan Allah nak bagi tahu Quran ini peringatan yang datang dari siapa? Tak sebut Allah. Sebab apa tu? Kenapa ni? Kenapa? Menunjukkan apa? Jadi maknanya apa? Bila sebut peringatan, biasa kita kalau dapat surat saman merah tu kita pun benci, betul tak? Sebab peringatan daripada yang memang nak duit kita. Contohnya lah kan. Aku pun menyampah tengok peringatan. Ini peringatan yang datang dari sifat siapa? Warkah, contohnya macam mak kita tu. Ataupun orang yang kita suka dengan wangi-wangi tu. Kamu benci ke tengok? Kepala sepatutnya tak. Jadi peringatan dari siapa? Yang maha pemurah, yang sangat sayangkan kita. Nampak tak kesan beza tu? Kalau sebut Quran saja, saya pun baca. Tak, ini peringatan. Kamu jangan baca saja. Ini peringatan dari siapa? Yang sayang kamu. Kan lain kesan dia. Betul tak? Betul tak betul? Itu beza makna yang lain Allah sebut. Okay? Jadi siapa yang Allah kata oleh kerana ini mahal benda ni. Tapi siapa yang ya'shu maknanya apa? Letih tak kita kaji perkataan? Ini benda penting. Inilah ubat kita Quran ni sebenarnya. Kenapa kita kena dalami setiap kalimah Allah pilih? Siapa yang pilih kalimah? Jadi kadang-kadang kalau manusia pilih kalimah, siapa? Kita pun duduk bincang tentang kalimah yang pilih sebab first time dengar kan? Bukan main lagi. Tapi itu manusia macam mana pun, dia lemah. Apa contoh? Kalimah? Kalau PM kita kata apa? Bukan kalimah tata kelola contohnya. Hebat kan? First time dengar kan?
Apa? Tengok kamu. Oh, rupanya wujud kalimah ni. Ya. Okey, sekarang ni yang bagi kalimah macam ni siapa? Yang tadi tu dia cipta kita ke? Tak, kan? Tapi kita pun rasa hebat. Yang ini cipta alam yang bagi rezeki kita selama ni, yang jadi sebab kita hidup, dan dia bagi kalimah luar biasa, kita rasa tak nak kaji. Boleh? Betul? Betul ke tak betul? Cuba bayangkan. Kenapa kita rasa tak apalah, tak nak tahulah. Mana boleh? Dia yang cipta kita, dia bagi kalimah mahal-mahal untuk kita dapat sesuatu. Kan? Cuba bayangkan tahap kita dengan dia macam mana. Kan? Jadi sekarang kita kena tahulah Ya'shu ni apa, ya Allah. Lepas tu ulama antaranya ahli tafsir, Imam Qurtubi apa, dia menangis bila dia buntu nak faham ayat Quran. Faham tak? Sebab dia ukur diri dia, inilah dekatnya aku dengan Tuhan rupanya. Tanda kita dekat dengan nafsu, dengan manusia apa dia? Kita lebih faham ayat awet kita. Betul tak? Lebih faham tu. Tapi dengan ayat Tuhan, memang jauh lah tu maknanya. Kita cinta siapa sebenarnya? Faham? Jadi kat situ. Jadi kita kena kaji apa makna Ya'shu? Ya'shu daripada perkataan apa? Asya daripada isyak. Isyak maknanya apa? Isyak maknanya gelap malam sama-sama. Gelap malam dan sama. Jadi masuk ayat ni. Allah pilih Ya'shu, bukan yatruk tinggal, bukan jauh. Yajtanibu bukan, tapi Ya'shu maknanya apa? Siapa yang dibiarkan peringatan Tuhan dia yang Maha Sayang dia ni nak bagi dia ingat, tapi dia biar jadi apa? Gelap malam macam sama-sama tak tahu, pun tak nak ambil tahu. Dia biar je. Dia biar kegelapan Quran ni. Perasaan Quran ni nur, tapi bila dengan dia, Quran tak dapat nur kat dia pun. Sebab dia tak nak faham apa-apa. Quran ni nur, pencerah, tapi dia tak nak pun pencerah. Akhirnya Quran jadi apa? Isyak kat dia, gelap sama-sama juga. Tang lain boleh pula. Kan? Tang lain dia boleh hadap habis-habisan, dia nak kaji dalam-dalam. Tapi tang ni apa? Sama dan terus sama. Sedangkan inilah nur, tapi tak dapat. Jadi siapa yang biarkan diri dia, keluarga dia, masyarakat dia, semua macam ni, apa jadi? Ni akibat dia. Nuqayyid lahu syaitanan. Itulah kesan dia. Jadi masyarakat yang samar dalam peringatan Tuhan, yang tak faham ayat-ayat Tuhan, inilah masyarakat yang apa dia? Nuqayyid apa? Tu, nuqayyid tu. Qayyada, mana ya? Qayyada ni selaput. Selaput melekat. Faham selaput yang melekat. Kalau kita ada kulit ni, daki ni kan, kita kena kena buat apa? Kalau pernah pergi, selalu perempuan nak kahwin, selalu buat facial. Kena buat apa? Nak bagi hilang daki tu. Skrap kan? Kena tonyong, sakit tak? Sakit sebab dia degil kan? Dia degil, dia melekat sangat, dah macam sebati. Jadi kena buang tu. Faham tak? Itu maknanya syaitan melekat sampai macam tu kat dia ni. Perasan tak? Mata? Itu. Maknanya sebab tu lah kalau orang kata dia antaranya apa? Telur tu punya selaput tu kan? Yang kita nak buang payah tu kan? Itu maknanya. Jadi kami jadikan syaitan kat dia macam tu. Apa punca? Punca dia apa? Punca dia apa tadi? Biarkan diri jahil dengan peringatan Allah. Sama-sama dia tak tahu yang ni. Tak tahu. Minta maaf ni. Jangan. Ayat ni beritahu jangan. Jangan. Keluarga kita sekarang macam mana dengan Quran? Okey. Dia dengan drama apa yang lebih tahu cerita tu, dengan Quran cerita mana bagi tahu? Dengan game lagi-lagi macam mana tu? Jangan. Itulah maksud dia. Jadi siapa yang biar ni, maknanya apa? Rupanya. Jadi rupanya kita tahulah. Selama ni saya sangka syaitan ni ada dengan saya bila saya meremang, tengok cerita hantu. Tak. Bila kita duk tengok TV tak nak baca Quran, dia tu memang syaitan melekat dah. Dah tak rasa pun sebab dah macam daki tadi dia kawan. Tak rasa pun. Dan hati dia tak rasa berat pun, dia tinggal Quran pun, tak faham pun, dia tak rasa salah. Tapi benda lain ketinggalan. Drama tadi cerita apa semalam aku dah sempat tengok, dia boleh repeat tengok. Betul tak? Dia rasa ketinggalan kalau tak tahu cerita tu. Tiba-tiba tentang Quran ketinggalan banyak dah ni. Apa yang kamu tahu dalam ni? Tak ada masalah. Tanda apa tu?
Tanda apa? Syaitan dah melekat dengan ya nuqayyid lahu syaitanan. Kami lekatkan syaitan tu. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan yang dampingi dia selama ni hati dia. Sampai dia rasa Quran ni ngantuk lah. Quran ni lama, baru setengah jam, baru sejam belajar dah. Bila nak habis ni? Drama 3 jam pun tak ada masalah. Faham tak? Macam mana tu? Kadang saja dia buat episod. Kalau dia buat sekali siri, kan? Dia tak dapat. Jadi dia buat episod supaya kita terus ikuti dia. Itulah kehidupan dia. Itulah kehidupan yang berlaku bila? Kepada kaum apa? Kaum muslimin zaman ni. Kita tak cerita orang lain lagi. Kita tak cerita non-muslim. Kita cerita kita yang dalam masalah besar. Walaupun kita muslim lagi ni. Ni dulu nak selesaikan. Kan? Betul tak? Kita betul. Jadi macam mana kita nak habiskan makna sibrah ni? Itulah maksud sibrah. Apa punca? Sekarang ni Quran betul-betul jadi celupan ke tak kalau macam ni tadi? Tak lah. Tak celup lagi. Berapa banyak hadis dah tahu? Quran-Quran yang dibaca tu? Kan? Jadi macam mana nak dicelup ni? Nak dicorak, nak dibentuk ni? Warna apa ni jadi ni sekarang? Faham dah? Jelas dah? Dah boleh tutup lah, tak ada buku ni lah. Tak ada lah. Okey, jadi sekarang ni kita tengok balik. Apa Allah kata lagi? Tengok apa mereka buat. Inilah kerja jahat syaitan. Ayat ni ya. Apa dia akhirnya kesan dia? Apa kesan dalam ayat itu? Siapa yang tak pedulikan, biar diri dia jahil dengan peringatan Allah yang Maha Pemurah ni, syaitan akan melekat dengan dia dan jadi penasihat dia. Okey. Dan apa syaitan buat? Sambung ayat tu. Ayat 40, ayat 36. Sambung, kita baca semula. Baca semula, tengok balik. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Inilah kelicikan dia. Dan sesungguhnya mereka ni, syaitan-syaitan ni apa? Benar-benar akan menghalang mereka-mereka yang memang dah jahil dengan Quran tadi. Nampak tak? Ya, daripada apa? Daripada jalan Allah yang lurus, jalan kebenaran. Tapi mereka perasan tak mereka sedang dalam bahaya? Tak. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan, wow tu hal. Mereka tetap sangka mereka duduk dalam petunjuk, tak ada masalah. Okey. Faham ayat ni? Jelas. Jadi pegang betul-betul ayat ni. Khabarkan pada siapa? Khabarkan opah pada cucu-cucu balik ni. Opah ada cerita baru ni cu ni. Ni cerita penting ni. Opah nak mati dah ni. Ingat kan? Kan? Boleh? Gunalah cara macam mana pun. InsyaAllah dapat. Allah bagi. Doa. Jangan lupa doa sebenarnya. Doa yang paling penting. Kita sering doa kan dapat. Kan? Kadang usaha kita sendiri belum tentu lagi kan. Kita boleh buat. Yang lembutkan hati ni doa pada Tuhan. Itulah kerja kita. Supaya dia cintakan Quran. Sebab itulah. Apa punca tadi? Tak apa tadi? Wa may yashu, maknanya dia tak peduli nak ambil tahu, tak mengendahkan kan makna dia kan? Jadi perkataan saya suka nak, sebab perkataan ni saya suka bangkitkan ni sebab supaya kita rasa ya Allah ruginya kita tak tahu perkataan Arab selama ni sebab dia banyak rahsia kan. Dah tahu macam ni baru tahu ya Allah banyaknya. Macam tu. Jadi kita tak ambil peduli. Peduli itu perkataan apa? Ya betul. Itulah dia. Sunnatullah tu Allah bagi tahu tu. Itu memang sistem yang akan berlaku. Siapa tinggalkan dia, dia memang tinggalkan. Ana inda zanni abdi bi. Aku atas sangkaan, tujuan, niat hamba aku kat aku. Mereka sendiri tak nak baca apa yang aku ingatkan. Aku nak pedulikan dia. Faham? Wa ana ma'ahu iza da'ani. Dan aku bersama dia. Bila dia sendiri sebut aku, minta kat aku, doa, baca ayat aku, barulah Allah bersama. Kalau tidak, sorry. Faham? Jadi
kita kena ambil apa dengan Quran? Ambil peduli. Jadi peduli ni perkataan sebenarnya daripada bahasa Arab. Apa dia? Ni, perkataan peduli daripada bahasa ni. Fudul. Ni fudul. Fudul maknanya apa? Fudul ni maknanya keutamaan. Tulis, fudul maknanya sesuatu yang sangat utama, keutamaan, kepentingan maknanya. Jadi kalau kata kepentingan saya, keutamaan saya, tambah apa belakang? Ya ni maknanya aku. Jadi keutamaanku. Fuduli. Ni asal dia. Tafadhal, engkau yang paling utama. Silakan, awak lebih utama. Anta lebih afdal. Utama maksud dia. Jadi kalau kita kata fuduli, keutamaanku, keutamaanku, kepedulianku, Al-Quran contohnya. Itu maksud peduli. Jadikan Quran paling utama. Apa tandanya? Ya, dia nak detail benda tu. Betul tak? Tapi macam mana Quran ni tiba-tiba boleh jadi paling utama? Boleh? Boleh tak tiba-tiba sesuatu yang kita pun tak kenal dia, tak siapa-siapa dia, kamulah yang paling utama dalam hidup saya. Boleh? Habis dia kena ada apa dulu? Kena kenal dulu kan? Apa pepatah Melayu kata? Jadinya nak ada apa kat situ? Ada cinta. Nak dapat cinta kena ada usaha mengenalkan dengan pencipta tu. Kat mana antaranya tempat yang paling tepat? Ni lah Quran lah. Dia dengar kuliah-kuliah lah tentang Tuhan ni kan. Jadi sebab itulah peduli ni nombor 2. Tapi nak sampai peduli Quran ni, dia kena ada nombor 1. Apa dia? Hub dulu. Hub ni maknanya apa? Cinta. Kali suka, kesukaan ku. Maknanya kesukaan aku, kecintaan aku. Dipanggil apa? Hobi lah, hobi. Faham? Sampai Quran jadi hobi. Inilah benda paling suka. Bila jadi hobi, betul tak? Contohnya orang tu hobi dia orang tu hobi dia memancing. Macam mana dia boleh tiba-tiba suka mancing? Satu hari kawan dia, jomlah ikut sekali je. Kita pergi laut sekali je. Oh, aku tak nak lah. Dia pun akhirlah test lah pergi sekali. Pergi sekali tu, dia dah kenal, lalu dia jatuh. Dia tengok kawan dia pakai joran 5. Dia nak tengok kali kedua dia pergi 10 joran dia. Semua alat pancing semua dia ambil tahu, dia detail. Ini boleh pakai untuk tangkap ikan apa? Tak boleh. Umpan apa nak pakai? Semua dia ambil tahu. Semua dia ambil peduli. Itulah tanda dia cinta tu. Sebab dia cintalah dia pedulikan benda tu. Kita tiba-tiba kenal pun tak Quran ni apa, tak tahu kalimah-kalimah mahal-mahal tu. Kita nak ke tahu? So itulah kita tak peduli kan? Akhirnya banyak kalimah mahal dalam Quran, kita tahu tak? Betapa ramai orang yang mendalam dia. Akhirnya itu menunjukkan apa? Masyarakat ni tak peduli. Kan? Kalau kita peduli macam tu je lah. Tengok semua dia nak tahu. Dan kalau dia tak tahu dia rasa keting. Tapi Quran ni ramai yang tak tahu dan tak tahu tak rasa ketinggalan. Maknanya apa? Ya, bila tak cinta, tak kenal, tak cinta dan tak cinta tak apa. Memang tak pedulilah. Nak ke terus benda ni? Kat opa-opa ni kan, kesedaran tinggi. Tapi sekarang ni yang masalah kat mana? Yang bawah-bawah ni macam mana? Nak biar terus ke tak cinta dan terus tak peduli? Apa kena buat? Kena cover kan? Kena buat sesuatu Buatlah macam mana pun. Jadi inilah kita kena belajar lah. Bagilah video ni ke apa ke. Doa banyak-banyak. Tu yang penting. Doa, ya Allah jadikan anakku ni cinta Quran, cinta semua ni nak buat ni. Ini kita kena buat. Jadi okey. Jadi ni sebab kita nak sampai ada celuh
celupan nak start celup mesti ada bahan. Apa bahan dia tadi? Apa bahan dia tadi? Ni, dua ni. Bahan yang kita dah lama tinggal ni. Okey. Jelas jadi dah kita ringankan sikit ni, perbincangan berat dah ni. Dia masuk dalam. Okey, kita santai balik. Dah. Okey. Semua dia tertekan ke ni? Dia tak Okey Semua okey. Yang dia tekan ni muhasabah kita sama-sama kan. Betapa jauhnya kita selama ni. Yang kita sangka apa? Wayah sabuna annahum muhtadun. Rasa okey je. Tak. Jadi inilah dia punya apa ni yang kata punca-punca dia syaitan tadi. Jadi sekarang ni syaitan tak akan biar macam tu saja. Dia akan rekrut. Siapa? Konco-konco dia pula. Apa dia tahu? Apa kekuatan kita tadi? Celupan paling hebat kita tadi apa? Ni. Sampai agama kita jadi sibrah ni. Nak jadi sibrah mesti celup mesti sempurna. Acuan mesti tepat, betul tak? Yang ni dia punya bahan dia. Jadi dia tahu bahan ni kalau dicelup habis-habisan, mereka akan ada masalah besar. Mereka akan tewas. Jadi apa dia buat? Jauhkan. Macam mana cara dia? Ada dalil tak? Allah bagi tahu lagi ni rahsia dia apa dia buat. Jadi tadi syaitan kan? Dia dah tahu dah dia nak akan jadi kita punya penasihat dan akan jauhkan kita daripada petunjuk Allah, zikrul rahman tadi kan. Dan dia tak akan buat seorang diri. Dia akan rekrut dari kalangan siapa? Tak, musuh yang paling berkesan, musuh yang macam mana? Contohnya lah kan. Semut apa nak kata musuh yang paling berkesan, yang musuh yang nampak ke ini memang musuh, atau musuh yang tak nampak macam musuh. Jadi jin ni dia nak tadi iblis berjin kan. Dia rekrut jin saja untuk lawan manusia ke, ataupun dia rekrut dari kalangan siapa yang paling ampuh, lagi kuat. Ya, manusia pula sini musuh sama dia pula. Untuk halang apa misi dia tadi? Jauhkan daripada. Ada tak ayat dia? Surah berapa? Buka surah 41 ayat 26. 41 ayat 26. Ingat banyak-banyak ni kerangka perbincangan Ayat 26. Inilah kunci-kunci dia pula rekrut. Okey, jumpa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Jadi dan orang-orang yang kafir. Tadi syaitan bermula dia yang kafir dulu dah. Iblis kan. Jadi sekarang ni Allah kata orang-orang yang ingkar ni. Apa dia punya kerja? Sama tak? Sama juga. Apa dia buat? Dia kata apa? La tas mau. Maksudnya kita nak ambil yang lapisan biasa ke lapisan dalam? La tas mau maknanya apa? Dengar. Baru ni musabakah dah semua dengar kat TV kan. Jadi terhalang tak dengar? Taklah, berjaya lah dia dengar kan. Ayat apa maksud dia sebenarnya? Zaman Nabi ni. La tasma'u, mana dia apa? Jangan dengar maknanya jangan faham. Listen maksud dia. Don't listen. Listen maknanya apa? Dengar untuk apa? Untuk faham lah. Cikgu kata, diam, dengar. Dengar untuk apa? Cikgu nak sampai sesuatu peringatan untuk faham, dipahami tu, diambil peduli tu. Jadi itu maksud dia, jangan dengar. Jadi usaha-usaha untuk kuasai ni, dengar sampai
Quran ni sebati dalam hidup ni dihalang. Okey. Apa cara dah halangan dia? Cara dengar-dengar. Antaranya siapa yang buat? Orang kafir. Ada tak dalam Quran? Contohnya surah 2 ayat 159. Orang yang beramanah tapi dia tak letak amanah tu, dia sembunyikan benda yang patut manusia tahu. Sepatutnya orang tahu yang ni, dia pergi sibuk benda lain. Dia sembunyikan, dan Allah laknat orang macam ni. Surah 2 ayat 159. Simpan yang tadi ya, la tasma'u tu. 2159. Ayat dia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Jelas? Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati minal bayyinati min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa dia? Apa yang kami turunkan dalam kitab ini, keterangan-keterangan dalam kitab ni. Sesudah apa? Kami telah jelaskannya pada manusia. Dan cara Allah jelaskan manusia, Allah utuskan Rasul. Dan ada penyambungnya yang menyampaikan. Tapi sampai kat tangan dia, apa jadi? Dia hentikan benda tu. Faham? Dia tak buat pula kerja. Contohnya orang lari 4 kali 100 meter kan? Ada 4 orang lah kan? Dia pun pass baton. Yang ketiga tu kawan dia, tak nak main, duduk je. Berjaya tak? Akhirnya tak sampai, dia punya matlamat juga, tak sampai. Jadi Nabi dah sampaikan kat kita ni, kan? Sampai je kat tangan kita, kita buat apa pula? Tak buat apa-apa, sembunyi benda tu. Jadi Allah kata apa? Ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang yang Allah laknat. Dan juga wa yal'anuhumullah, semua makhluk laknat dia nanti. Iaitu terutamanya antara mana ayat ni ke akhirat nanti semua laknat. Termasuk orang kafir. Sebab apa? Engkau lah punca kami ni sesat. Kamu tak beritahu kebenaran pun. Kamu ingat macam ni, kamu tak cerita apa-apa. Kamu tak beritahu kami. Kenapa? Semua makhluk laknat. Faham? Takut kita bila baca ayat ni. Okey, ni orang yang sembunyikan, yang tak buat apa-apa ni. Baik, jadi balik pada surah tu. Surah 41 ayat 26. Jadi ni dihalang kita daripada belajar Quran, faham Quran, dengar Quran. Siapa ni? Orang-orang kafir. Jadi kita jangan ada sikap yang sama. Kalau tidak, kita pun termasuk melibatkan diri dalam usaha yang sama juga. Tanpa kita sedar pun. Dan yang kedua dia buat apa? Ghaw tu apa? Ghaw tu lara. Jadi dia akan datangkan satu benda. Lara ni maknanya apa? Dia nak ganggu, dia attract kita ke benda lain. Tahu attract dia apa orang panggil lah? Dia ganggu fokus. Okey? Dia ganggu matlamat. Sepatutnya ni usaha cari Islam tadi. Cari apa Islam dengan bahan ni lah ni, nak acu dia. Tapi dia tarik wa may yabtaghi ghairal Islam, dia pergi cari lain dah. Dia cari acuan lain, acuan yang ni untuk bentuk Islam dia yang sebenar dia tak cari. Dia pergi cari acuan lain. Ni Allah kata ni dalam ayat ni, inilah sebenarnya bincang ni.
Jadi Allah kata apa? Siapa yang cari acuan selain Islam, panduan selain panduan untuk faham Islam ni dengan tinggalkan bahan utama celupan ni, maka Allah kata apa? Falai yukbala minhu. Allah tak terima. Jadi kita takut. Sekarang ni sedang menuju ke mana? Usaha cari apa? Niat, tujuan, kehendak, tekad. Apa kehendak masyarakat Muslim hari ni? Hiburan, game. Bila sebut Quran, Quran dia rasa macam mengganggu saya lah. Saya nak buat aktiviti saya, Quran datang mengganggu saya lah. Jadi maknanya celupan tu berlaku ke tak dah? Celupan apa tu? Tu celupan apa? Orang kafir, tapi rupanya kita sendiri walaupun wajah macam ni pun, tapi dia punya niat, tujuan dah jadi macam siapa? Ya. Kan? Rumah tadi terpampang je kotak hikmat tu yang ada petak tu kan. Duduk bersiaran berterus-terusan. Tiba-tiba jomlah Quran. Dia ni ganggu lah, selama ni okey je saya duduk layan. Kan? Betul tak? Mengganggu saya. Betul ke tak? Jadi akhirnya acuan siapa yang sedang menang? Acuan Allah ni ke acuan siapa? Acuan syaitan tu tadi. Nampak tak berlaku? Jadi perbincangan ni, ayat dia pendek saya kata tadi. Tapi makna dia sebenarnya macam mana? Ya, makna dia lah kita kena faham betul-betul. Yelah, begitulah fitnah akhir zaman Islam yang macam mana? Kan tadi kita baca ayat sebelum, apa dia? Ayat sebelum dia kata apa dia? Fa in amanu bimisli ma amantum. Kalau mereka beriman macam yang kamu beriman. Siapa? Nabi SAW beriman dulu. Hari ni sama tak? Jihad dengan mereka ke? Jihad macam jihad mereka? Cinta Quran macam sahabat cinta? Sama ke tak? Tak. Tak akan sama lah. Selagi tak sampai situ, maka kita takkan dapat berjaya tahap yang tinggi. Selagi tak sampai. Jadi kita kena bentuk usaha-usaha tu lah. Dengan apa? Ni, tanamkan apa? Tanamkan apa? Ni, hub. Hub ni dia perkataan apa pula? Hub. Hobi. Ya, macam mana nak sampai jadi macam tu? Dia tak mungkin tanpa apa? Tanpa pengenalan ilmu dan jadi bi'ah, jadi biasa. Kan? Dah biasa memang kita pun biar je nak ambil ni. Nak bagi kita rehat, kita pun bagi anak tu suruhkan benda. Adakah dia nak jadi cintanya ni? Tak mungkin. Kita yang kena bina satu struktur yang terjaga benda tu sampai akhirnya apa? Mula-mula paksa, lama-lama datang mula-mula cinta, lama cinta lah. Dia bukan boleh tiba-tiba. Sebab tu perkataan hub ni sendiri pun makna dia apa? Dia perkataan apa? Habbah. Habbah apa? Habbatus saudah. Apa namanya? Habbah apa? Biji benih. Saudah? Hitam. Biji hitam. Jadi cinta ni mesti dibenihkan. Hub ni daripada perkataan benih. Dia, apa yang ditemai, ditanam, itulah yang tumbuh. Tapi ada tanam tak Quran tu? Tak tanam, macam mana nak tumbuh? Tumbuh benda lain lah. Dan tanam pula, konon ni, saya tanam dulu, saya hantar. Tapi tanam apa? Tanam tapi tak benih, tak baja, tak berunih, apa semua. Tanam betul, lepas tinggal. Akhirnya apa? Mula-mula ada sikit, lepas tu dah tinggal. Saya dah ini dah cukup dah. Quran kadang-kadang ni, hari ni, jadi macam apa? Sebagai hanya batu loncatan atau startup untuk memiliki mengejar dunia. Betul tak? Betul ke tak? Kenyataan saya ni tak betul. Siapa nak sangkal? Seolah kadang-kadang kita nampak Quran macam startup atau batu loncatan untuk dapatkan dunia. Oh, sebab kalau dia hafal dia cerdik sikit. Kan? Tapi tak faham pun arahan tu. Dan dia pergi cerdik untuk buat benda lain. Akhirnya jadi hamba dunia juga, walaupun satu masa dulu Quran pernah cuba dibenihkan. Tapi tak tumbuh benih tu. Sebab benih ni hanyalah untuk apa? Sementara sekejap je betul tinggal dah. Betul tak? Ini memang kenyataan yang pedih nak diterima, tapi ya. Ya, tu hobi lah tu. Kasih cinta sama. Warahmatullah. Okey. Yalah Jadi perlu nak dapat celupan rupanya kena buat apa? Kena ada benih. Benih dia benih yang betul yang ni. Benih kena buat apa? Kita tanya orang pertanian lah. Mula-mula kena semai bagi benih dia berkualiti. Betul tak? Semai dulu. Ke main tanam je benih? Benih terpilih kan? Terpilih dulu. Satu. Lagi? Lepas tu kena baja pula kan? Lagi ada pula musuh datang kena buat apa? Oh, protection dia macam-macam.
Tak boleh pindah terus. Dia kena dalam rumah apa? Rumah hijau kan. Dulu 4 tapak semayang dulu, baru boleh pindah tempat matahari pula. Macam-macam itu. Sebab tu Allah selalu umpamakan Quran dengan air hujan. Dan kita macam tumbuhan yang tumbuh selepas hujan. Quran ibarat air hujan. Cuba tengok surah 16. Ni ibarat Quran ni. Surah 16. Ayat sekejap Surah An-Nahl. Sekejap ayat yang ke 11 kot. Ya. 10 sampai 11 10 sampai 11. Ayat ni cerita pasal tumbuhan, tapi sebenarnya tafsiran dia adalah tentang Quran. Kalau baca tafsir ni, maknanya ayat ni sebenarnya adalah cerita tentang Quran, bukan sekadar tumbuhan. Tak. Surah 16 ayat 11, 10 hingga 11. Kiasan ni, majaz Jadi Allah kata apa? Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah yang menurunkan dari langit air. Apa lagi yang turun dari langit tadi? Apa yang turun dari langit? Wa anzalna ilaikal kitab. Sama tak? Sama. Jadi Quran Allah ibarat ni, ma' ni maksudnya air tu yang penuh dengan rahmat turun, mencurahkan. Yang mana hati ni bila tak ada hujan jadi tanah kering. Betul tak? Kita bila tak ada Quran, hati kering macam tak ada apa. Umpama macam tu, tandus. Tak boleh tumbuh apa-apa pun. Jadi dengan turun air tadi Allah kata apa? Lakum minhu syarabun. Kamu sendiri dapat nikmati, hilangkan dahaga kamu. Dengan Quran tadi apa dia? Kita dapat nikmat tu. Kehausan tadi seolah orang tak ada Quran ni haus hidup dia. Cari sesuatu yang tak pernah puas. Tapi dengan Quran, apa dia? Hidup dia tenang tadi. Kemudian wa minhu syajarun fihi tusimun, dan daripadanya ada pohon-pohon yang tumbuh yang kamu boleh apa dia? Gembalakan pula ladang tanakan kamu. Jadi maknanya apa? Dengan Quran tadi, bila ada kepada manusia apa dia menjadi? Dia dapat apa? Ramai orang, dan bahkan bukan manusia dapat manfaat, haiwan pun dapat manfaat yang baik. Kemudian yumbitu lakum bihi zar'a, dan dialah yang dengan ini menumbuhkan untuk kamu dengannya apa? Tanaman zaitun, kurma dan anggur dan setiap buah-buahan tu. Kemudian Allah tutup dengan ayat tu. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada kejadian ni sebenarnya tanda untuk siapa? Kaum yang berfikir tentang hakikat sebenar kehidupan dia tu. Okey. Jadi ini ibarat Allah dengan Quran sebenarnya. Dengan petunjuk tu. Antaranya makna sebab Allah tutup dengan wa fi zalika laayah liqaumin yatafakkarun. Fikir yang mendalam. Ini ibarat untuk apa? Adakah sekadar untuk makan? Tak. Ini ibarat kepada wahyu yang turun yang sampai pada kita tu menumbuhkan hati-hati tadi. Okey. Jadi balik pada tadi mana? Surah 41 ayat 26. Jadi kita buka surah apa tadi? 41 kan? 41 ayat 26 tadi kan? Okey, jadi kita nak habiskan sikit ayat ni. Jadi itu kerja syaitan untuk jauhkan kita dan supaya kita tak dicelup dengan celupan Allah. Ya? Ayat 26 tadi kan? Apa dia tadi? Jadi mereka halang kita daripada dengar Quran dan buat walghaw fihi, buat kekacauan. Lagha tu dihantar sesuatu yang mengganggu kita. La'allakum taghlibun, supaya kamu
dapat kalahkan mereka. Dengan kita akhirnya jauh daripada dua perkara ni. Baik.